Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya nak bercerita berkenaan dengan Menteri Keterjaminan Makanan iaitu Datuk Seri Muhammad Sabu. Abang Mat Sabu ini, masa dia dalam PAS dulu, kami tahu dah dia memang suka buat lawak. Tak sangka, bila dah jadi menteri ni pun, lawak beliau masih lagi ke udara masalahnya. Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya tahu, kita semua tahu, tugas Mat Sabu bukanlah tugas yang mudah. Beliau adalah Menteri Keterjaminan Makanan ataupun bahasa Inggerisnya Food Security. Bermaksud, Abang Mat ini memang bertanggungjawab untuk memastikan bekalan makanan untuk rakyat Malaysia sentiasa cukup. Dan sekarang ini, Abang Mat memang dah cukup kena hentam berkenaan dengan beras tempatan yang tak ada kat pasaran. Sedangkan isu telur pun pada tahun lepas menyaksikan Abang Mat dihentam kiri kanan depan belakang. Sebab solusi beliau untuk mengatasi masalah bekalan telur bukan untuk usik kartel, tapi pergi import telur daripada India dan macam-macam lagi lah. Tetapi, lawak yang Abang Mat buat pada ketika ini adalah lawak yang level lain, tuan-tuan dan puan sekalian. Apakah lawaknya? Abang Mat telah mengeluarkan satu posting dekat Facebook beliau pada semalam, di mana beliau mengatakan bekalan dan juga harga ayam dekat pasaran adalah stabil. Dan Abang Mat kata ini adalah harga-harga ayam dekat ladang, di mana harga ayam dekat ladang tu November dalam RM5.85, and then kemudian masa Disember 2023 tu lebih kurang RM6.93, Januari tahun 2024 dalam RM6.13, dan sekarang ini Februari 2024 harga ayam RM6.03. Tapi Abang Mat tak tulis pula lah berapakah harga bulan Mac. Tak apalah, belakang cerita yang tu. Tetapi satu je isu dekat sini, tuan-tuan sekalian. Yang Abang Mat letak itu adalah harga ayam dekat ladang. Maknanya ayam hidup. Ayam yang masih lagi belum disembelih, belum diproses dan macam-macam lagi. Harga ayam dekat ladang. Kena faham ya perkataan tu? Ini adalah berbeza sama sekali dengan ayam di pasaran. Ayam di pasaran adalah ayam yang sudah siap disembelih, sudah diproses dan berbulu dan sebagainya. Dijual di pasaran, sama ada dekat pasar awam ke, dekat gerai runcit ke, mana-mana ke, dengan harga pasaran. Jadi rakyat sekarang ini beli ayam dengan harga pasaran. Rakyat tak beli harga ladang. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, walaupun Abang Mat dah lawak macam ni, kita nak tanya dua soalan yang sangat-sangat serius kepada Abang Mat. Soalan serius yang pertama daripada kita untuk kali ini. Adakah Abang Mat fikir rakyat Malaysia ini semuanya beli ayam dekat ladang? Adakah Abang Mat fikir, contohnya orang dekat Gombak ni for example, sanggup pergi ke ladang ayam, contohnya ada ayam tu dekat Perak, pergi ke Perak, beli ayam berekor-ekor, bawa balik rumah, bela. Kemudian bila nak makan, sembelih. Bila nak makan, sembelih dan sebagainya. Macam tu ke masalahnya? Tapi tak apa, itu memang mengarut dah. Soalan kedua ni dia agak lebih serius. Abang Mat kata harga ayam dekat ladang adalah lebih kurang macam RM6 lebih macam tu. Dan kita semua tahu, harga ayam dekat pasaran pada ketika ini puratanya ialah lebih kurang RM10.40 untuk setiap kilo. Itu harga pasaran. Bila Abang Mat kata harga dekat ladang ni dah RM6 lebih macam tu dan harga pasaran dekat RM10 macam tu lebih kurang kan? Adakah Abang Mat nak imply peniaga-peniaga inilah yang bertanggungjawab telah mencatut harga ayam sehingga menyebabkan harga ayam dekat pasaran menjadi mahal, lalu mengalihkan kemarahan rakyat kepada para peniaga ini? Kalau itulah yang cuba dimaksudkan oleh Abang Mat, yang cuba dibuat oleh Abang Mat, benda itu nampak sangat tak cerdiknya. Sebab kita semua tahu memang harga ayam banyak ini dekat ladang, RM6 lebih, RM5 lebih sebagainya. Tetapi perjalanan daripada ladang itu hendak pergi ke kedai, nak pergi ke pasar, nak pergi ke peruncit, dia kena melalui satu benda yang kita panggil sebagai penghantaran logistik oleh pemborong. Sekarang macam ni tau, ini ladang. Ladang ini dia keluarkan ayam hidup. And then kemudian ada pemborong. Pemborong datang beli ayam ini daripada ladang dan pemborong ini akan jual semula kepada peruncit ataupun pekedai ataupun pasar. Di mana perjalanan daripada ladang pergi ke runcit ataupun kedai atau pasar ini melalui pemborong. Pemborong inilah yang markup harga gila-gila. Elok-elok harga RM5 lebih, RM6 lebih dekat ladang. Pergi dekat kedai, mereka ini kat kedai runcit whatever ni, kadang-kadang dapat untung pun lebih kurang RM1 ke RM1.50 saja untuk sekilo ayam. Bayangkan, ada yang kurang daripada tu pun. Saya pernah berborak dengan peruncit-peruncit dekat sekitar Gombak ini, purata keuntungan mereka untuk sekilo ayam ialah cuma dalam 60 sen ke 80 sen sekilo. Ini cerita real Anda boleh check sedikit, boleh tanya peruncit-peruncit dekat kedai kawasan rumah anda tanya, dia jual ayam berapa margin keuntungan?
Sebab apa? Sebab pemborong yang kat tengah-tengah inilah yang ambil ayam daripada ladang, bawa pergi ke kedai, bawa ke peruncit, bawa ke pasar, mereka markup harga. Apatah sekarang ini kita tahu SST untuk logistik telah dikenakan. Memang betul. Kementerian Kewangan telah menangguhkan sementara SST untuk logistik pada ketika ini. Tetapi anda kena ingat, mereka ini, pemborong ini, geng-geng kartel ini, mereka lebih bijak. Mereka naikkan harga siap-siap. So that kalau SST dimansuhkan pun, harga memang dah tinggi. Jadi dapat dekat pekedai, harga tetap mahal. Tetapi masalahnya kerajaan lebih berminat untuk attack ladang dan juga attack peniaga. Balik-balik ladang, balik-balik peniaga. Balik-balik ladang, balik-balik peniaga. Tapi tak ada seketul pun serangan ataupun ambush dan sebagainya dibuat terhadap pemborong mereka yang duk jadi orang tengah ni. Ini masalah terbesar. Inilah bapak kartel. Tapi ini yang selalu diabaikan. Jadi bila harga ayam mahal dekat pasaran, orang duk marah peniaga. Orang duk kata, peniaga-peniaga ni, peruncit-peruncit ni nak pergi haji balik hari dan sebagainya. Tetapi hakikatnya untung mereka tak besar pun. Untung mereka tak besar. Ini belum kita cerita peniaga-peniaga yang bergantung harap kepada bekalan runcit ini untuk berniaga. Macam contoh sekarang dekat Bazar Ramadan. Rata-ratanya harga meningkat sebab mereka terpaksa buat macam tu. Keuntungan mereka menjadi sangat-sangat kecil sekarang ini sebab kenaikan harga dekat bahagian runcit dan juga bahagian pembelian. Jadi mereka ini nak pakai bekalan makanan mentah dan sebagainya untuk dimasak, mereka terpaksa membeli dengan harga lebih tinggi. Tetapi nak salahkan pekedai tak boleh. Mereka pun dapat dengan margin keuntungannya sikit. Nak salahkan pengeluar pun tak boleh. Mereka dah ada cap. Jadi siapa yang sebenarnya isu? Kartel tengah-tengah ini. Ini isu yang sebenarnya tak langsung disentuh oleh mana-mana kerajaan daripada zaman Mahathir dulu sampai zaman Anwar pada ketika ini. Semua kerajaan tak sentuh isu kartel. Balik-balik pengeluar, balik-balik peniaga. Balik-balik pengeluar, balik-balik peniaga. Dan sudahnya, kita akan terus dihidangkan dengan nombor-nombor serta data-data yang lawak daripada para menteri. Macam sekarang inilah. Orang cerita pasal harga ayam dekat pasaran, dia bantai cerita harga ayam dekat ladang. Tetapi itulah. Mungkin Abang Mat ini kan memandangkan ni bekas orang PAS, jiwa dakwah tu masih ada. Jadi kita kena bersangka baik pada Abang Mat. Mungkin bila Abang Mat umumkan harga ayam dekat ladang itu, bermaksud Abang Mat ini nak menggalakkan kita semua untuk belajar sembelih ayam sendiri, proses ayam itu sendiri. Supaya apa? Kita boleh beli ayam yang hidup dekat ladang tu, bawa balik rumah, kita sembelih sendiri, proses sendiri. InsyaAllah halalan toyiban, makanan kita akan jadi lebih berkat. Mungkin inilah merupakan dakwah daripada Abang Mat sebenarnya untuk memastikan kita ini sentiasa terpelihara semua makanan kita. Kerana itulah dia telah mencadangkan harga-harga ayam dekat ladang itu. Betul tak Abang Mat? Kalau betul Abang Mat, nanti kontak saya tahu. Boleh minta nombor akaun bank saya. Saya dah backup Abang Mat ni masalahnya tahu. Jangan main-main. Tetapi macam biasalah tuan-tuan sekalian, ini kerajaan mereka. Mereka boleh buat sesuka hati. Nak cakap pasal harga pasaran, mereka bantai sembang pasal harga ladang. Suka hati mereka lah. Dasani Hamzan pun kata macam ni kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.